Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala, hikmah yang ke 27. Al-hikmatus sabi'atu wal 'ishruna. Berkata ia Syekh Ibnu Atha'illahi Sakandari qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bi'ulumihi, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Pandainya hikmah ni. Artinya barang siapa bersinar oleh bidayahnya, yakni dengan mengerjakan segala taat pada permulaan suluknya barang siapa. Itu bersinar di awal permulaan suluk. Nascaya bersinar oleh nihayahnya. Apa makna? Yakni mencapai ia barang siapa akan makrifat pada kesudahannya. Kerana dia letak dia asah tu, asah dia molek. Bidayah dia tu hati bergantung dengan Allah. Patut kita nak setak, kalau kita kecek mudah apa kalau kita nak menego, takkan kita setak dengan turun modal. Salah itu dah. Apabila kita turun modal, bahasa dia dah hukum sahabat zuhir nak menego, nak turun modal. Itu sebagai bidayah turun modal. Tapi hati kita dok bergantung dengan modal tu, kau bergantung dengan siapa? Oleh itu lah. Turun modal hanya ni, boleh hanya ni nama kata. Kalau turun modal 10,000, utun sekian-sekian. Turun modal 20,000, utun sekian-sekian. Kita pun turun 50,000. Hati duk bergantung dengan modal 50 tu. Tu dia panggil bidayah kita tak berapa elok. Dia letak bergantung hati tak kena betul turun modal. Bahasa dia nak menego, bahasa dia nak pakai modal. Bahasa dia lah hukum adat yang lagu tu. Tapi hati duk bergantung di mana? Situ tempatnya nak bercara tu. Jadi menduk tarik hati semata. Kerja tak apalah, hak kerja buat tu sakut dengan syariat lah tu. Halal haram sah tak sah, tu berkecek dalam medan syariat. Hak ni dalam medan hati ni. Tu makna kata siapa yang bersinar oleh bidayahnya, caya bersinar oleh nihayahnya. Kita tengok yakni barang siapa membaiki ia, membaiki tu bahasa surat. Bila bahasa kampung kita panggil beki dah lah tu. Dia beki tu. Beki baik rusak kita beki. Kalau hak baik-baik dah nak beki apa panggil tahsil hasil. Barang siapa membaiki ia, baiki akan segala masanya. Kita ni hidup dalam masa merupakan zarah. Duk lalu kita. Macam apa ya, pai masa tu macam pedang. Al-waqtu kas-sayf. Waktu macam pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau akak tak pacung dia pacung kau semata dah. Dengan ni kita duk ni. Kalau duk dia berkecek, tidur, bangun pasal jaga tak ada itu mana? Dia duk pacung. Duk pacung. Kalau kita menghabiskan masa dengan sia-sia, dia pacung itu dalam keadaan sia-sia. Cuba itu dalam itu kebajikan. Walaupun mulut dia, hati duk bergerak, duk berfikir cari jalan. Fikir jalan kebaikan. Jangan duk tah tu kita duk tak sia-sia dah. Hati barang siapa membaiki ia akan segala masanya. Pada ketika bersuluk, ya kacak dengan bersuluk tu supaya orang salik, orang yang bersungguh ibadat supaya membaiki hati dia, menyuci hati daripada sifat mazmumah supaya sampai ke hadirat Allah. Panggil orang salik. Selama masa dia beribadat panggil bersuluk.
Lah mana tu bersuluk dengan segala bagai, dengan segala macam taat lah. Ada bentuk solat, bentuk semaya. Semaya berapa bagai pula semaya sunat kan? Ada punya waktu, ada punya sabab. Ada pula tak sakut dengan waktu dan sabab. Terpanggil sunnah mutlaqah. Dia bahasa nak semaya, Allahu Akbar. Niat sekarang ya aku semaya, selesai. Sampai kosak saja. Dia Allahu Akbar. Ikut saja nak berapa rakaat. Kata. Jadi dalam setiap masa seorang itu membaiki dengan segala bagai taat. Itu kalau kita misal ke bentuk semaya, kalau misal ke bentuk puasa kan, jangan baca dalam puasa. Dalam zikir salahnya. Membaikikan masa dan melazimkan segala aurad. Tu bersuluk dengan apa? Dengan melazimkan segala aurat, segala wirid-wirid. Segala wirid. Bahasa hapasnya kerja kita hak selalu duk kerja buat dah. Nanti panggil wirid. Orang tu wirid dengan baca Yasin sokmo, baca Yasin wirid dia. Orang tu baca Tabarak, orang tu baca Kahfi. Orang tu duk dengan tasbih subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Macam-macam tak suka orang ni suka kau ni suka kau. Semua tu jalan belaka. Semua tu jalan. Kau tengok motor kereta tu berjalan besar. Ada gaduh-gaduh belaka. Nah, kalau kedah api orang tak lekah tak jujur tengok. Api orang ruh anja, ani ruh. Lah semua dah jak belaka dah. Hamba mengejar-ngejarkan masa semua. Cuba mengejarkan masa tu kalau menghabiskan masa dengan tak ada kebaikan. Sia-sia rugi. Nah, sedekah sah dah itu sama. Kelak curah dah. Allah kita ni banyak menghampakan dah. Bagi orang yang hidup, dia tak apa masa. Tu dia. Bagi otak menegur besar-besar dah. Dia tak siang masa dah jadi tu pun dapat utuh. Kalau kelip pun utuh sama. Mikir cara kau menegur. Di sini nak mana kata orang tu duduk dalam bersuluk. Segala bagai taat. Dan melazim menetapkan segala aurat dia. Nascaya bersinarlah kesudahannya. Bersinar apa? Yang dengan melimpahkan segala nur dan makrifat sehingga dapat ia barang siapa tadi akan jadi kehendaknya. Tapi tak boleh niatlah tu. Niat jangan pada tu, niatlah tu pun tak boleh. Kata hai beri pun istidrak orang panggil. Kalau beri istidrak lah. Sabit itulah makna wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfu. Mu nak tahu ku nak ajarmu tapi ingat fitnah nah. Tu. Dan ada pun orang yang adalah ia orang tu yang sedikit oleh bersungguh pada bidayah, pada perangkat permulaan dan permulaan tu atas tafsir. Orang yang sedikit oleh bersungguh pada bidayah dan permulaannya, maka bahwasanya tiada mencapai ia barang siapa orang yang sedikit tu tak mencapai yang bertambah sinar pada nihayah dan kesudahannya. Sinar tapi tak tambah dak taruh tulah. Kalau kata kita gaji dak gaji taruh tulah. Dah juga kita ada naik dah. Tak ada naik gaji turun pun dak taruh tu. Bandingnya seperti itulah. Ada orang bahasa menekat ni cepat. Kerja betul cepat naik. Dan kata Syekh Syargawi rahimahullah ta'ala. Kata ia, yakni musannif qaddasallahu sirrahu, dia kata barang siapa telah bersinar oleh permulaan, man asyraqat bidayatuh, ya tafsirkanlah, yakni hendak kata bersinar oleh permulaan dengan bahawa menghidup ia barang siapa tu akan segala waktunya, barang siapa menghidup dengan segala bagai taat dan segala aurat, segala wirid-wirid. Amalah dia atur itulah. Dan bertekun ia, bertekun. Tekun mana tetaplah nah. Dan bertekun ia atas yang demikian itulah. Demikian segala bagai taat dan segala aurat tu dia tekun molek. Akan sehabis-habis tekunnya taukid.
bertekun akan sehabis-habis tekunnya. Hundur balik, barang siapa bersinar oleh permulaan dengan menghidupkan waktu dengan segala bagai taat aurat tadi, nescaya bersinar oleh kesudahannya, yakni dengan melimpahkan segala nur. Nur bagi taat, nur amalan tadi, dan segala makrifat, kenal tu, segala kenalan atasnya, atas barang siapa ni, atas hatinya lah, dan hilang segala kekeruhan nafsu. Ya, nafsu kita ni Allah, nah kadang-kadang duk keruh juga keruh. Tak ada nak jernih. Sebab bahasa air sungai, air merah semua. Musim banjir, nampak bila air banyak nampak jernih sikit. Lepas tu gak kelik kat asal merah, tak ada nak buat, tapi pun dah merah betul dah. Ibarat itulah apa yang kata, nafsu kita tu bersifat dengan kekeruhan nafsu. Bila hilang segala kekeruhan nafsu yang menghalang ia, kekeruhan tu yang menghalang ia antara barang siapa dan antara Tuhannya subhanahu wa ta'ala, hilang atas jalan yang lebih sempurna. Dan bermula akasnya sebaliknya, iaitulah dengan akasnya. Apa makna? Yakni maka barang siapa adalah ia yang sedikit oleh bersungguh-sungguh pada permulaannya, nescaya tidak hasil baginya oleh bersinar pada kesudahannya. Ya supaya kerja buat lagu tu dah. Nak bersungguh, lepas tu nak jadi tekun. Ya orang tekun ni kerja sekarang dia tekun. Ada orang Melayu kita panggil apa? Sekung. Terkecak lagu tu. Sekun. Sekun ni dekat dengan Arab dah lah. Sukun. Gak sukun ni gak tetap dah. Sekun ni mau. Yang kawan tadi tak sekun. Tak ada sukun, jadi harakat macam kita. Bergerak, bergelepar, royak muka tu, buat muka tu. Dia mengata muka ni mahal wih tanah muka ni. Tanah tak ada nak buah sama Tuhan ni mahal pula tebal hak ni boh lah harakat semua ke doma ke patah. Rak tak ada uti-uti. Allah kalau ngaji nahwu gak ra istimak ra Allah ke ropok ke nasak ke tanwin ke hazah tanwin Allah tak tahu mana so tak punya istimak ni tu dia tetap dianya. Nah, luzum akhiril kalimati ala halatin wahidah. Ni panggil sukun. Kena ke sukun. Tu dia. Sekun dengan demo. Tak apalah demo tak payah tinggal ke lain. Tak payah ke jalan demo sekun dengan demo ni. Sukun dengan demo ni. Gitu. Tu timur pula tekun. Tekun ni klik pada takumu. Jalan belakang tu. Tu duk kecek dia main kat rak-rak itu. Nah, baiklah. Lagi pula, katakanlah kalau fardu takdir dan kalau difardukan bahwasanya dibukakan ke atasnya, katakanlah kalau dibuka juga ke atas barang siapa tadi, nescaya adalah ia atas wajah yang lebih dhaif daripada yang lain. Kalau buka juga pun gitu ya. Kalau naik pun naik you. Masya-Allah sungguh. Ni dia dak apa ni dak akak semangat bagi pelajar-pelajar, akak semangat bagi orang-orang yang menuntut akan hadarat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita orang menuntut ilmu, pelajar-pelajar macam itulah. Mana kita masuk mereka awal satu niat imalat, bersungguh, turut peraturan, turut tarbiyah syekh. Tu tempat dia nak berjaya masa akan datang tu. Tu dia. Dan berkata Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala, bermula bersinar bidayah, yakni permulaan suluk bagi murid tu apa weh? Ialah masuk padanya pada suluk dengan Allah. Masuk dengan Allah. Apa maksud dengan Allah? Jadi masuk padanya hal keadaan hatinya bergantung dengan Allah. Pasal inilah, yakni masuk ia pada bidayah hal keadaan yang teguh ataupun bergantung hatinya dengan Allah Ta'ala. Tadilah kita nak menego pasal dia nak turun modal. Tapi turun modal ni sebagai sabab. Tapi tempat hati bergantung bukan bergantung di semata modal.
Kita bergantung dengan Allah. Tapi hak ni sebagai sebab. Poin intikak itu tu lagu tu dah bab intikak dah. Tapi bila bab ihsan ni terlari sikit. Kita belum bersih tak nak pergi situ. Hati galik duk bergantung dengan sebab tu. Tu maksud kata masuk padanya dengan Allah tu. Dia kalau kita kira kita duduk dengan Allah semua dah lu kira. Nah. Tapi kita tak sedar. Sebenarnya duduk dengan Allah. Nah, duduk dengan Allah ni. Bila nak minum kata apa? Baca apa? Bismillah. Isim dia panggil lafaz mukham. Selit masuk ismi. Cuba buat ismi. Billah. Nak minum. Bismillah. Cuba buat ismi. Billah. Mana pas kedai bo dia sakut makna dia tu mana? Sakut dengan hak mahzuf. Kedai billah, bismillah, aku minum air dengan nama Allah. Kita buat ismi, aku minum air dengan Allah. Bawa nak makan, bismillah, aku mau makan dengan Allah. Keluar pada rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Aku keluar daripada rumah dengan Allah. Nak naik kenderaan, bismillah, aku kenderaan dengan Allah. Dengan Allah semua kita duduk. Tapi bila kecek lagu jadi pelik. Punah dah budak ni. Duduk sama dengan Allah. Nak pergi ke mana? Pergi dengan Allah. Tak ada pergi dengan saya, tak pergi dengan Allah. Tak punya punah. Kena tapi punah. Nak sebah orang dengar tak terbit, tak erti dia punah dengar. Tu, walau ada gitu dah kita. Mata kita duduk dengan Allah dah. Tapi kita makam tak sapa, lalu tu kena selip ismi jelah tu. Bismillah, bismillah dengan nama Allah, dengan nama Allah. Itulah mana hati bila sapa situ. Barang siapa masuk padanya, pada suluk dengan Allah, yakni masuk ia pada bidayah, padanya pada bidayah, hal keadaan yang teguh ataupun bergantung hatinya barang siapa tu dengan Allah Ta'ala dan menuntut akannya dengan Allah. Dan iktimak, apa iktimak? Yakni bersandar padanya atas Allah. Itu listen semua tu. Serta berusaha pada segala asbabnya. Pasal ni lah kita nak menego tu modal tu asbab. Tapi hati bukan bergantung dengan modal tu. Bergantung dengan Allah. Ada yang nak turun modal. Bismillah. Bismillah Allah. Bismillah tawakkal Allah. Jalan dah tu. Dan mengambil berat pada menuntutnya barang siapa tu dengan tunaikan hak hikmah. Dan dengan adab, ada adab sopan serta kudrat, yakni serta kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tepat naknya hati itu duk gantung situ. Kalau iktimak bertelekan bersandar pun bersandar atasnya. Tu bab hati. Cuma bab berkecek ni lain. Bab berkecek ni kena berkecek tengok ahli lah pula. Kalau ahli zuhir tu kecek jaga hukum zuhir. Kalau orang ahli lah boleh cakap dengan orang tu lagu tu. Moyang siapa? Tak ada orang sama dengan Allah. Tu malah aku pada tunggu dengan Allah lama dah mu ni. Walau mu dengan Allah pun dah tunggu dengan Allah, sama-sama dengan Allah, ada apa. Jadi orang ni, tapi kalau ada orang lain jangan cak lagu ni. Cak lagu ni kena ikat kaki. Hatilah jaga lek dah jadi salah guna tu betul kita guna tak kena tepat. Sampai orang dulu dia panggil ilmu ni dia ajar tengah malam tu. Tidur kali jenis pukul 2 bangun. Ajar susi. Bukan jadi kata pula dah. Takut dengar dia ayat. Ilmu ni ilmu isi. Dengar ke ayat saya masuk surga tu dia. Tu dia deh. Allah. Habis sampai di sini. Kita habis sikit lagi untuk semuka ni. Telah berkata setengah-setengah ulama rahimahullah, man zanna annahu yasilu ila Allah Ta'ala bighairillah qata Allahu bihi wa man ista'ana ala ibadatillahi ta'ala binafsihi wukila ila nafsihi. Orang Zauki dia bercakap sedaplah. Artinya barang siapa sengka bahawasanya
Barang siapa suka kata boleh sampai ia kepada Allah dengan yang lain daripada Allah. Siapa-siapa suka gitu, nascaya memutuh oleh Allah. Qata'allahu bihi. Nascaya memutuh oleh Allah, yakni akan dia ke dia maf'ul dengannya. Allah Ta'ala memutuh. Qata'allahu bihi. Barang siapa sengka apa dia bahawasa dia tu boleh sapa kepada Allah. Sapa tu dengan yang lain pada Allah. Dia tak modal, dia boleh berjaya, dia boleh capai kekayaan utuh dia labuk. Dengan modal ni, dengan lain pada Allah lah tu. Nescaya Allah memutuh. Memutuh oleh Allah yang akan dia akan barang siapa dengannya, dengan lain pada Allah tu. Hak tu jadi halangan dia tu. Supaya kita beramal ibadat apa kita kosak lain pada Allah. Takkan adalah hadis sebut sekali lagi suruh kita pergi ambil dia orang tu. Mung zikir tu kerana siapa? Mung duk baca kalam aku, Quran aku, mung tak kerana siapa timu? Kerana lain pada aku mung pergi ambil dia orang tu. Tiba tu dah. Walau kita dak baca Quran dia. Dia semaya rupa sembah dia, tapi kerana ada lain. Nama dia puji, nama dia apa ke masalah ria dan sebagainya, unjuk ke. Jatuh mungkin ambil dia tu. Upah dia aku tak ada sebab membuat ukir kerana aku. Dak aku tahu. Dia kata, habis. Dak aku tahu. Tu dia. Allah. Tu dia nak jaga, maksudnya dia nak jaga hati, nak jadi hati kita tu hadap. Sebaliknya wa man ista'ana ala ibadatillah ta'ala bi nafsihi, kata pula, dan barang siapa bertolong ia atas beribadat akan Allah. Idafah masdar pada maf'ul ibadatillah, atas beribadat akan Allah, bertolong dengan dirinya barang siapa. Bahasa kelik ke diri, bahasa diri kita dengan daya upaya kita. Mana kata daya upaya kita lah boleh buat ni dengan kepandaian kita. Aku sendiri balik terkacau dengan lagu tu dah. Dia buat ni siapa tolong? Tak, sendiri ni. Lepas tu modal siapa pun? Tak, modal sendiri. Sendiri dah. Tu cara kecak kena dah. Tapi perasaan ni jangan situ. Nescaya serah ia Allah kepada dirinya. Asalnya wukila bina maf'ul. Nescaya diserahkan, asal gitu. Tapi tafsir pendapat ay wakkala ta'ala. Najah serah ia Allah Ta'ala, serah ila nafsihi kepada dirinya, yakni diri barang siapa dah membuat berasa hanal lamun, tak apa aku serah ke hanal lamun. Apa orang tua yang buat apa-apa tak ada rasa sakut dengan kita, yang buat cara dia. Tak tahan lah kamu dah mau pandang dengan lah nak rasa hanal lah buat lah, tak ada sakut dengan aku lah. Boleh tak lagi kelik tanya no. Masa membuat tak ada cara aku dah. Masa boleh buat hanal muhallah tak hanal. Kata. Tak. Tu banding koho-koho. Tu maknanya. Jadi sebab tu kita buat nak tolong kalau dia buat gapo kerana kita. Anak kita buat gapo apa merajaah dengan kita, nak buat tak ada gim dulu pada kita. Baru terpaksa nak tolong tak. Ni tak nak buat panah cara dia, buat terkepit ni bawa macam kita kan. Dia rasa sakit, rasa hanal kan. Cari apa akunya. Buat nak kata hanal sangat. Cuba nak buat puasa, tanya dua. Ada korang kita ukar lah. Tak, biar nak buat gapo, tak tanya. Biar nak buat apa, buat. Bojang itu bergaduh. Tak padu. Buat pergi dulu. Apa lagi kata, kelip pula dah. Jatuh tak agak. Tu dia. Itu masalahnya. Demikianlah secara hakikat kita buat apa tak lepas dengan Allah tadi kan. Bismillah. Kita dengan Allah. Tiba-tiba kita berasa dengan diri. Allah Ta'ala serah ke diri sendiri. Allah. Yang mereka ini tu dia hak zahir dia tak ikhlas dah. Dia ikhlas hati semata. Itulah sampai maqam ihsan, isyarat dengan pandang hadis an ta'budallah ka'annaka tarahu, kau ibadat ke Allah seolah-olah kau lihat dia,
Malulah rasanya duk buat depan dia. Nah, habis cukup dulu setakat itu. Telah berkata Syekhul Islam Al-Bakri rahimahullahu ta'ala pada kitab dia Awariful Ma'arif. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa